Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita sambung lagi perbincangan kita sambung dari kemarin, iaitu kemujizatan Al-Quran dari aspek tanasub ataupun kesesuaian, munasabah ataupun juga keterikatan antara ayat dengan ayat. Jadi kita telah sentuh dah kemarin sedikit sebanyak mana Al-Quran itu datang dengan sempurna dari segi tertib dia, iaitu dari segi tertib dan keteraturan, dan mempunyai pertautan antara ayat dan ayat itu, surah dan surah itu, menunjukkan kepada kesempurnaan dan juga bukti ia adalah kalam Allah. Maknanya ini salah satu daripada aspek kemujizatan. Jadi lanjutan daripada mujizat Al-Quran dari sudut nazam, susunan ataupun dari segi bayan dia. Jadi bila kita membicarakan tentang aspek ini, aspek tanasub ini, maka kita dapat memberi jawapan kepada kritikan yang mengatakan Al-Quran itu adalah satu kitab yang datang dalam keadaan tidak tersusun, tidak mengikut bab-bab. Tapi kita boleh menjawab dengan mengatakan bahawa sebenarnya ada rahsia yang tersimpan di sebalik tertib mushaf itu. Walaupun susunan Al-Quran itu tidak mengikut tertib nuzul, tetapi dalam tertib mushaf yang ada sekarang ini, maka itu tentu sekali mempunyai hikmah dia, rahsia dia. Dan inilah sebenarnya susunan yang terdapat di sisi malaikat, fi suhufin mutahharah bi'aidi safarah. Jadi bila kita belajar bab nuzul Al-Quran itu, turunnya Al-Quran berperingkat ayat demi ayat mengikut kesesuaian. Macam di sini ayat itu turun sedikit demi sedikit mengikut kepentingan manusia di zaman itu. Sebab apa? Sebab kalau Al-Quran itu diturunkan seperti mana di Lauh Mahfuz itu dengan sempurna, bermula dengan Fatihah diikuti dengan Baqarah, maka di situ tidak berlaku apa yang dikatakan sebagai mengambil kira keadaan manusia pada peringkat Mekah, yang mana tentu sekali berbeza dengan manusia di peringkat Madinah. Dan peringkat Madinah itu sendiri pun ada banyak peringkat. Jadi kalau begitu, sukar untuk orang Mekah, begitu juga orang Madinah untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, kerana mari dengan turun dengan tidak mengikut keperluan mereka. Tetapi Allah SWT menurunkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan manusia, maka itu lebih mudah untuk manusia memahaminya, sehinggalah dia mencapai maksud yang dikehendaki daripada turunnya Al-Quran itu untuk menjadi hidayat dan peringatan. Cuma persoalan yang masih timbul tentang susunan Al-Quran seperti yang ada di hadapan kita pada hari ini, itu adakah wujud konteks yang jelas, ada siyak yang jelas antara ayat demi ayat, dan adakah terdapat hubungan dan keteraturan antara ayat-ayat tersebut dalam satu surah. Ada kita telah menyebut dah kemarin pendapat Ibn Arabi dan Ar-Razi ni. Dan tajuk kita nak pergi pada pagi ini iaitu daripada nazam kepada nizam. Jadi dalam nota yang
Dua itu dah. Kita telah bincang Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, salah seorang daripada tokoh ilmu balaghah. Dia telah mengatakan bahawa kemujizatan Al-Quran itu terletak pada nazam, yakni tertib susunan ayat. Ada ayat yang didahulukan, ada ayat dikemudiankan, ada ayat yang mempunyai huruf ziyadah, ada yang tidak, ada ayat yang ada hazaf. Dia terletak pada nazam itu. Jadi sekarang ni kita nak bincang daripada nazam kepada nizam. Daripada nazam kepada nizam ni, iaitu keterikatan tadi, dia tidak hanya pada peringkat satu ayat, tetapi dia pergi kepada beberapa ayat, dan juga ayat demi ayat, sehingga seluruh satu surah itu mempunyai keterikatan. Mana daripada awal surah sampai akhir surah, dia mempunyai hubungan pertautan yang tidak terpisah. Dan manusia ni dia tidak mampu untuk menyusun satu karangan tanpa dia jelas menyatakan poin-poin dia. Dia mesti terikat 1.1, 1.2, 1.3. Tetapi Al-Quran ini, walaupun sekali tengok dia tidak ada kaitan antara ayat dengan ayat, sebenarnya dia ada. Jadi keteraturan surah, ayat-ayat dalam surah itu sebenarnya satu lanjutan penemuan oleh ulama kemudian, iaitu Maulana Abdul Hamid Al-Farahi. Bagi dia, ayat-ayat Al-Quran itu dia tidak hanya wujud tanasub ataupun munasabah antara ayat dan surah, tetapi dia datang dengan sempurna, teratur. Sebab nizam itu kita boleh katakan sistematika. Maknanya benda tu disebutkan pada tempatnya yang sesuai. Jadi sebab itulah bila kita belajar struktur Al-Quran ini, sama ada struktur mikro ke ataupun makro ke, dia mesti ada, dipanggil bahasa Arab tu dia panggil masarus surah, masarus surah, ataupun orang putih panggil flow of the surah. Mana surah tu dia ada perjalanan dia, daripada muqaddimah ataupun ada dakwa, kemudian bukti-bukti pada dakwa. Macam kita tengok dalam surah Jumaat. Surah Jumaat, dia ada satu muqaddimah, dan dia ada perjalanan dia tu, iaitu memberitahu kepada manusia, terutamanya Bani Ismail, bahawa beruntungnya pokok Bani Ismail ataupun orang Mekah ni mendapat seorang Rasul yang membawa kitab kepada mereka. Maka mereka perlu berpegang dengan kitab tersebut, sebab kitab itulah yang dapat menyelamatkan mereka daripada sesat. Dan dalam masa yang sama mereka kena terhutang budi berterima kasih dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan kepada mereka peringatan tentang ahli kitab, yang mana mereka dahulu mendapat kitab tetapi mereka tidak mendapat sedikit pun faedah daripada kitab. Itu kalau kita nampak surah Jumaat, dia punya flow dia punya perjalanan surah dia tu. Dan dalam surah Jumaat tu juga memberitahu kepada kita, bila kita mendapat kitab, maka kita perlu hargai dan jangan ditiru sikap tidak bertanggungjawab oleh ahli kitab, yang mana mereka tu walaupun ada kitab, mereka menghafal, mereka membaca, tetapi tidak ubah, seperti hemat yang membawa muatan tanpa dia mengetahui apakah isi kandungannya. Dan itu menunjukkan bahawa orang ahli kitab ni ataupun Bani Israel, dia telah mengabaikan kitab. Jadi mengabaikan ilmu, mengabaikan kitab berarti mengabaikan ilmu, maknanya mereka memilih kejahilan. Dan bukan setakat mereka itu mengabaikan ilmu, mereka juga mengabaikan maksud hidup.
Yang ini maksud itu adalah patuh kepada Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT untuk mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Tetapi ahli kitab tu mereka tidak beriman dengan hari akhirat, tidak mahu mati. Dan bukan setakat mereka itu mengabaikan ilmu ataupun hidayah, mereka juga mengabaikan amalan. Jadi antara amalan yang mereka abaikan adalah menjaga hari Jumaat. Sepatutnya mereka menjaga hari Jumaat sebagai millah Nabi Ibrahim AS. Jadi millah Nabi Ibrahim AS ni adalah menjaga hari Jumaat, hari untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, tetapi mereka tidak menjaga, lalu mereka ubah daripada hari Jumaat, mereka tangguhkan kepada hari Sabtu. Daripada hari Sabtu tu mereka sendiri pun terlibat dengan Ashabus Sabti tu, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala menjadi kera. Jadi puncanya mereka mengabaikan ilmu yang terkandung dalam kitab dan mereka telah mengabaikan amalan. Jadi amalan yang telah ditutup pada mereka adalah untuk membesarkan hari Jumaat. Jadi orang Yahudi dia tukar daripada hari Jumaat kepada hari Sabtu. Orang Nasrani pula dia tukar daripada hari Sabtu kepada hari Ahad. Jadi makin jauh, makin lewat. Jadi Allah SWT nak kepada orang beriman daripada surah Jumaat ni, itu mereka hendaklah menjaga ilmu Al-Quran yang diberikan kepada mereka melalui Nabi, dan mereka hendaklah menjaga amal. Dan amal yang paling besar adalah semaya, dan semaya yang paling utama adalah semaya Jumaat. Maka sebab itulah di hujung tu dia ada semaya Jumaat. Jadi surah tu dipanggil surah Jumaat, mengisyaratkan kepada kita bahawa semaya Jumaat itu perlu dijaga sebagai tanda kita berpegang dengan kitab, berpegang dengan wahyu. Jadi Al-Quran itu menyampaikan maksud sesuai kepada mukhatab, yakni audience. Maksudnya bila kita baca surah ni, dia ada yang menjadi sasaran utama. Maksudnya kita orang beriman ataupun ahli kitab Yahudi, ahli kitab Nasrani, orang munafikin, orang musyrikin. Macam kita kata mukhatab utama di 100 awal surah Baqarah adalah Bani Israel. Itu 100 ayat pertama. Kemudian lepas pada itu mukhatab kepada kedua-dua, yakni Bani Israel dan juga Bani Ismail. Mana itu panggil mukhatab. Maknanya Allah Ta'ala tujukan surah itu kepada siapa? Surah orang munafik. Ditujukan kepada mereka. Kitab itu kitab itu ditujukan kepada orang munafik di bahagian mana surah? Surah At-Taubah. Daripada ayat 40 dah. Daripada ayat 40 surah Baqarah ni sampailah kepada ayat 112. Mukhatab surah dipanggil mesej surah tu, ditujukan audiens surah tu ditujukan kepada Bani Israel. Kemudian lepas pada itulah Allah SWT tujukan surah ni, kalau bahagian ni 7 belakang daripada ayat 113 ni sampailah kepada ayat ni, sampai sini lah, sampai 119. Ini ditujukan kepada semua Bani Ismail, Bani Israel. Kemudian 120 ni sampailah ke akhir surah. Ini adalah khitab kepada orang mukmin ataupun Bani Ismail. Jadi surah tu dia ada mesej yang sesuai dengan mukhatab, yakni audience, bersesuai dengan konteks. Konteks dia, yakni setelah Allah SWT menafikan kelayakan Bani Israel untuk menerima kenabian dan untuk mereka membawa tugas sebagai khalifah, maka Allah Ta'ala pilih Bani Ismail. Jadi konteks dia supaya Bani Ismail mengambil pengajaran daripada Bani Israel dan mereka mestilah membina satu umat yang kukuh, yang dipanggil umat wasatah.
ataupun ummatan muslimah. Pemahaman tentang munasabah ini membawa kepada pencerahan bahawa adanya sebab satu tajuk dikemukakan selepas yang lain. Mana ada satu persatu tu. Seperti kita sebut dalam surah Jumaat tadi. Macam mana boleh ada cerita huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Kalau kita ambil tengok dalam surah Jumaat ni. Ini Allah Ta'ala menyebut nikmat dia mengurniakan Nabi, membangkitkan Nabi di kalangan orang Arab yang mana mereka ni dalam keadaan sesak dahulu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang orang Yahudi. Perpindahan itu supaya Bani Ismail yang baru mendapat kitab ni, dia bersyukur kepada Allah SWT dan dia mengambil pengajaran tentang sifat buruk salah laku Bani Israel yang tidak bertanggungjawab terhadap kitab tu. Mereka kena berwaspada. Sebab ahli kitab menjadi begini kerana mereka tu dia tidak ada kemahuan untuk beramal dan tidak ada niat pun untuk mati. Sebab mereka ni lari daripada mati. Tak ada apa-apa amalan yang mereka buat. Kerana apa? Kerana mereka tidak ada niat untuk mati bertemu dengan Allah SWT. Maka sebab itulah orang ahli kitab ni dia mengabaikan ilmu. Itu mesej dalam ayat yang kelima. Dan bila mengabaikan ilmu berarti mereka tidak ada akidah yang sempurna tentang hari akhirat, hari bertemu dengan Allah. Kemudian mari selepas daripada itulah perintah supaya orang beriman itu menjaga semaya, kerana latar belakangnya orang Yahudi dia mengabaikan semaya, mengabaikan hari Jumaat, sehingga mereka memindahkan hari Jumaat itu kepada hari Sabtu. Menurut Al-Farahi, semata-mata melihat kepada tanasub antara ayat tidak dapat menyingkap bahawa kalam itu adalah satu unit yang tersendiri. Pengkaji tanasub, orang yang kaji ayat ni bersesuaian dengan ayat ni, kalau dia semata-mata tengok munasabah tu, kadang-kadang dia hilang pucuk. Dia kata ayat ni mari kerana sebelum ni ayat gini. Dah. Jadi kadang-kadang dia cari munasabah, wajah munasabah tu kadang-kadang tak lari daripada asal, daripada awal surah. Sebab selalunya kita kata awal surah tu dia ada muqaddimah. Muqaddimah, pendahuluan yang mana itu terdapat dakwah penegasan daripada Allah Ta'ala atas sesuatu perkara. Macam surah A'raf, surah Al-A'raf tu, di awal surah tu dia ada tentang penerimaan Nabi akan Al-Quran dan Nabi mesti memberi amaran kepada manusia dengan Al-Quran tersebut. Itu awal surah Al-A'raf. Dan benda yang sama yang terkandung di awal surah Al-A'raf ni, Allah SWT akan ulang balik di akhir surah. Kalau kita tengok di akhir surah ni, Allah Ta'ala ulang balik. Cuma dalam keadaan kita tak nampak jelas, tetapi ada benda-benda tersebut. Cuma pagi ni kita isyarat-isyarat gitulah, supaya lepas pada ni kita setahun pula kita nak daurah ni, kita boleh dah sempat tengok, kita tadabbur. Sebab pembincangan tentang nizam ni adalah sebagai kunci tadabbur kita. Sebab kalau kita tadabbur tak ada kunci, maknanya kita bukan tadabbur, terabur je habis. Sebab tu dia kena ada ilmu tentang nizam Al-Quran ini. Jadi orang yang mengkaji tanasub tadi, dia mungkin mengabaikan maksud ataupun kita panggil maqasid surah. Satu surah tu apa maqasid dia? Kalau dia tidak mempunyai satu gambaran yang jelas tentang nizam Al-Quran, mungkin dia meraba-raba ataupun dia hilang punca dalam dia mencari wajah munasabah antara ayat dengan ayat. Maka sebab itulah perlu kepada satu ilmu yang dipanggil nizam Al-Quran. Dan tanasub itu tidak boleh terpisah daripada nizam. Sebab tanasub itu satu juzuk daripada nizam Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan nizam Al-Quran itu adalah keteraturan, keseragaman, kesejajaran dan kesesuaian antara bagi ayat.
Jadi kadang-kadang nizam tu dia tidak kata lepas ayat ni mesti sesuai dengan ni, tidak. Kadang-kadang ayat yang ke-50 ni dia bersesuaian dengan ayat yang ke-10. Dah. Ayat yang ke-5 ni dia ada kaitan dengan ayat yang ke-100. Itu yang selalunya kita panggil sebagai al-audu ilal bad'i. Balik semula kepada perbincangan awal. Itu banyak kita temui dalam Al-Quran. Dan itu sebenarnya kita telah belajar dah dalam ilmu usul tafsir tu. Orang panggil mengesai struktur mikro dalam surah. Jadi yang dikatakan nizam ni ayat-ayat dan surah yang membentuk satu keseluruhan dan kesatuan tajuk bagi Al-Quran. Ia merupakan kunci kepada rahsia dan hikmah penyusunan Al-Quran yang manusia tidak Ia merupakan kunci kepada rahsia dan hikmah penyusunan Al-Quran yang tidak manusia yang tak ada ni buat, yang tidak mengikut tertib nuzul tetapi mengikut tertib yang tersendiri. Jadi ia merupakan kunci kepada rahsia dan hikmah penyusunan Al-Quran yang tidak mengikut tertib nuzul tetapi mengikut tertib yang tersendiri. Dengan sifat yang demikian ia saling menafsirkan. Maknanya kita boleh tafsir Quran dengan Quran berdasarkan kepada nizam surah, petalian ayat. Menurut Al-Farahi lagi, setiap surah dalam Al-Quran mempunyai tema sentral, tema pusat, ataupun dipanggil mazmun markazi, ataupun kalau bahasa Urdu tu dia panggil mazmun markazi, yang menggabungkan makna dalam surah itu sendiri. Tema sentral tersebut atau amud itu menggabungkan aspek-aspek yang berbeza sehingga menjadi seperti satu unit meskipun terdapat makna yang berbeza. Mana kita boleh cari apakah makna yang boleh dikaitkan dengan seluruh juzuk Al-Quran itu, juzuk surah itu. Malah amud dapat menyatukan seluruh surah menjadi satu kesatuan yang kukuh. Jadi bila kita kata tanasub itu membawa kita kepada nizam Al-Quran, dan Al-Quran itu dibahagikan kepada 114 surah, maka setiap surah itu ada amud dia, ada tiar dia. Jadi tiar itu dia macam pokok lah. Sebatang pokok tu dia ada akar dia. Akar ia mengukuh dalam tanah. Kemudian dia ada ranting dia, dahan dia apa semua. Jadi setinggi mana pokok tu naik, sejauh mana pucuk bagi pokok tu meninggi, serendai mana pokok tu besar dan dia dapat menghasilkan naungan untuk orang di bawah dia, maka begitulah seluas mana, sepanjang mana surah itu membicarakan satu benda, panjang mana satu surah tu, dia tetap membawa kepada mesej yang sama. Jadi surah adalah satu unit tersendiri yang mempunyai tema khusus. Secara ringkasnya, apa yang kami maksudkan dengan nizam surah itu ialah suatu yang sempurna dan ia mempunyai kesesuaian dengan surah terdahulu dan surah sesudahnya, atau surah sebelumnya, atau surah selepasnya, walaupun agak jauh. Dia ada kaitan. Sebagaimana ada ayat yang mencelah dan ayat melintanginya, demikian juga ada surah yang mencelah. Ini dia panggil jumlah muqtaridah. Kadang-kadang kita baca satu ayat tu dia ada ayat pencelahan, kita rasa tidak ada kaitan. Macam kita bincang marilah, hafizu ala salawati was salatil wusta. Itu tu orang panggil jumlah muqtaridah. Jadi ada jumlah muqtaridah. Dia bukan kata mengganggu makna, tidak. Dia ada dengan maksud lain. Ayat tadi, ayat dipanggil ayat jumlah muqtaridah sebab dia nak memberi tambih, peringatan pada satu benda. Begitu juga ada juga surah yang mencelah. Dia ada juga surah muqtaridah. Maknanya atas satu surah dengan satu surah tu kita tidak nampak dia punya sejajar dia tu. Macam kita kata bila kita baca surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya. Bila kita baca surah Al-Anbiya ni,
Dia cerita pasal Nabi-Nabi lah kalau mengikut nama surah tu. Dah. Cerita pasal Nabi, kerasulan Nabi SAW. Kemudian lepas pada tu dia mari surah An-Nur. Dah. Yang mana surah An-Nur tu dia jauh berbeza dengan surah Al-Mu'minun. Dah. Jadi surah Al-Anbiya cerita kerasulan. Surah Haji cerita berkenaan dengan apa? Tauhid, dah. Tauhid dalam bentuk amali. Kemudian mari surah Al-Mu'minun, dah. Dakwah para nabi, dalil-dalil daripada sejarah, dalil-dalil daripada alam semesta tentang keesaan Allah SWT. Kemudian mari surah Mu'minun, dah. Mari surah Mu'minun. Waktu mari surah Al-Furqan. Jadi An-Nur, lepas Mu'minun, surah An-Nur, kemudian surah Furqan. Jadi kalau kita tengok dari segi pertautan tu sepatutnya kita rasa macam Al-Mu'minun tu dia lebih hampir letak lepas daripada dia tu surah Furqan. Tetapi Allah Ta'ala letak tengah-tengah tu surah An-Nur. Jadi seolah-olah surah An-Nur itu dia sebagai jumlah surah Muqtaridah. Mana kalau kita kira dari segi logiknya lebih sempurna Mu'minun tu sebab dia cerita tentang dakwah para nabi, bukti tauhid. Dah. Mudah tu pergilah kepada surah Al-Furqan sebab bukti tauhid juga. Sejarah para nabi ataupun kita panggil dalil tarikhi. Tetapi tidak Allah Ta'ala letak di situ surah Nur yang mana surah tu surah Madani. Surah Madinah. Sedangkan surah Mu'minun dan surah Furqan itu dua-dua adalah surah Makki. Tapi maknanya itu ada dipanggil surah Muqtaridah. Jadi ada surah Muqtaridah ni, surah An-Nur ni, dia ada maksud dia. Ada maksud dia. Tentu kita kena fikir taraf. Kemudian daripada nukilan ni kita boleh faham bahawa nizam ini, keteraturan itu dia bukan untuk satu-satu surah. Tetapi dia berlaku antara surah dengan surah yang mana itu merangkumi keseluruhan Al-Quran. Yang mana terdapat pertautan buat ni terdapat pertautan ayat-ayat, ayat dengan ayat, section dengan section, surah dan surah. Walaupun satu surah itu mempunyai banyak tajuk, tetapi ia boleh dikembalikan kepada satu makna atau satu perkara atau satu konsep yang tertinggi, kefahaman yang tertinggi. Macam kita pergi ke mana pun, surah tu nak memberitahu kepada kita, contohlah dia kata menyempurnakan hak, macam surah An-Nisa. Surah An-Nisa dengan panjang gitu tu, kita boleh kata itu adalah gesaan kepada umat muslimah ni ataupun khairu ummah itu menjaga hak, supaya dengan hak ni mereka dapat membentuk satu masyarakat. Bila mana mereka dapat membentuk satu masyarakat, maka kalau diberikan kepada mereka satu buah negara, maka mereka akan dapat memerintah dengan adil. Sebagai contoh, dia punya amuk ni, surah Fatihah lah surah paling lengkap kandungannya, yang meliputi keseluruhan ajaran agama, akidah dan amalan. Mana kalau kita tengok surah Fatihah ni, dia ringkas tapi maknanya padat. Sebab dia ada tentang siratal mustaqim, itu din. Kemudian dia ada akidah, itu sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu akidah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dia merangkumi amalan. Yang mana amalan itu kita panggil tauhid amali. Iyyaka na'budu, tauhid amali. Wa iyyaka nasta'in itu menggambarkan penyerahan diri kita kepada Allah SWT dengan kita minta kepadanya saja, ataupun kita panggil tauhid fi du'a. Jadi oleh kerana dia meliputi keseluruhan ajaran agama, maka ia sesuai dinamakan sebagai muqaddimah Al-Quran, dan dipanggil sebagai Ummul Kitab. Jadi kesimpulannya surah Al-Fatihah itu adalah rahmat Allah yang paling besar.
rahmat Allah yang paling besar ni sesuailah dengan ayat yang kita baca, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim dia merujuk pada sifat rahmat. Dan Maliki Yaumiddin itu rahmat juga. Sebab Allah Ta'ala kata, kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Ni dalam ayat yang ke-12 ni, ayat ke-12 surah Al-An'am ni, kulli ma fis samawati wal ard kullillah kataba ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala telah mewajibkan atas dirinya itu sifat rahmat, pasti dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat. Maknanya rahmat Allah Ta'ala akan terzahir dengan begitu sempurna. Bila? Itu bila hari dihimpunkan semua manusia di hari akhirat. Jadi sebab itulah kita kata surah Fatihah itu adalah rahmat Allah yang paling besar. Jadi dengan paling besar tu, mana sifat dia rahmat Allah Ta'ala dengan apa? Memberi hidayat kepada manusia. Maka sebab itulah manusia hendaklah memohon hidayat supaya dia dapat menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi rahmat Allah ni maknanya yang terdapat dalam ayat kalau Fatihah ni dia terdapat pada ayat apa? Ayat pertama. Rabbul Alamin itu pun rahmat juga pada hakikatnya. Mana Allah yang mentadbir. Pentadbir dia tu dari segi pentadbir alam dan juga pentadbir syar'i. Pentadbir syar'i, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni pun rahmat dia. Maliki Yaumiddin tu akan terselah rahmat Allah Ta'ala dengan sempurna di akhirat nanti. Jadi itu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang menjadi akidah kepada kita. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah tujuan daripada kita ni hidup atas dunia. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bila mana kita ni, ini adalah tujuan kehidupan kita atas dunia ni, maka tujuan ini akan tercapai bila kita dapat panduan. Jadi panduan itulah Allah siratal mustaqim. Sebab itulah kita minta. Kemudian surah Baqarah. Surah Baqarah ni merupakan seruan kepada Islam. Mana semua manusia ni kena terima Islam. Allah Ta'ala menyeru manusia ni kepada Islam yang memberikan hidayah kepada manusia melalui hukum hakamnya yang menjadikan manusia hidup dengan sistematik. Jadi orang beriman minta ihdinas siratal mustaqim tu maknanya minta hidayah supaya dengan hidayah tu dia dapat hidup dengan teratur. Jadi orang tu tahu hak dia, apa hak dia boleh buat, apa yang tidak boleh dia buat, apa yang boleh dia tuntut, apa yang wajib dia berikan. Itu surah Baqarah ni dia kira Islam yang sempurna. Islam yang sempurna. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi kandungnya hukum-hukum fiqh ni, dia sebenarnya sudah terangkum dengan lengkap dalam surah Baqarah. Ada dah. Dengan ibadat dia, ibadat semaya, puasa, zakat, haji. Kemudian diikuti dengan nikah kahwin, perceraian, jual beli. Ada berlaku. Riba, ada berlaku. Qisas. Cuma dia tak ada hudud. Tak ada hudud. Tapi kisah tu isyarat lah berkenaan dengan hukum jenayah. Mana sudah ada dah dengan sempurna dalam surah Baqarah. Kemudian surah Ali Imran ni pula, oleh kerana orang beriman ni dia berpegang teguh dengan hukum-hukum Islam dan hukum Islam itu berasaskan kepada akidah, maka surah Ali Imran ni menuntut supaya kita orang beriman ni mempertahankan akidah daripada penyelewengan dan kekeliruan. Sebab itulah 100 ayat pertama daripada surah Ali Imran ni dia berkisar 99 ayat pertama surah Ali Imran ni dia berkisar tentang menjawab syubhat
orang-orang ahli kitab. Bacalah, kita tengok, kita baca semula surah Al-Imran ni, macam mana ahli kitab tu dia menyeleweng daripada memahami konsep akidah yang benar, sehingga mereka tergamuk mengatakan Allah tu ada anak. Jadi sebab itulah dia mari dalam bentuk perdebatan dalam surah Al-Imran ni, kul ya ahlal kitab, kul ya ahlal kitab. Kita jumpa banyak mana Nabi diarah supaya berdebat. Di samping Allah Ta'ala menyingkap, mendedahkan perangai jahat ahli kitab satu demi satu dalam surah Ali Imran ni. 99 pertama daripada surah Ali Imran itu panduan kepada orang beriman untuk mempertahankan akidah dan menjawab syubhat ahli kitab. Kemudian 100 ayat kemudian daripada surah Ali Imran ni, khitab dia ditujukan kepada Bani Ismail, orang mukmin, yang mana gelaran orang mukmin dalam surah ni adalah khairu ummah. Jadi bermula di sinilah ada ya ayyuhallazina amanu dalam surah Ali Imran. Sebelum ni tak ada. Sekarang ni baru ada daripada ayat 100. Jadi apa yang kita fahami daripada ayat 100 ni dalam surah Ali Imran ni, iaitu dalam hal ini umat Islam dituntut berjihad untuk menjaga akidah. Maknanya 99 ayat pertama jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan, dan 100 ayat kemudian daripada surah Al-Imran tu al-jihad bis-sinan. Bis-sinan ni lembing lah. Maknanya berjihad dengan lisan, berhujah berjihad dengan jinan, berjihad dengan sinan, dengan lembing, dengan senjata, bis-saif. Sebab itulah bahagian kedua surah Ali Imran tu dia ada cerita peperangan Uhud dengan detail. Tentang kelebihan mati syahid apa semua tu. Kemudian surah An-Nisa pula mari asas pembinaan masyarakat yang adil dengan menjaga hak. Maknanya bila kita jaga akidah, mempertahankan akidah negara kita daripada serangan orang luar, maka sekarang ni kita kena bina masyarakat yang adil dengan menjaga hak. Dan antara hak yang paling diabaikan oleh orang kafir sebelum daripada ni adalah hak anak yatim dan hak anak perempuan, hak perempuan. Sebab itulah kalau kita tengok berkenaan dengan penjagaan hak ni, Allah Ta'ala sebut mula-mula sekali wa atul yatama, menjaga hak. Kemudian berkenaan dengan perempuan, jaga hak perempuan. Jaga hak perempuan, hak kalau dia tu poligami, kena jaga. Tetapi hak lebih awal lagi daripada tu adalah berilah kepada wanita itu sadaqatihin dan nihlah, pemberian mahar bila berkahwin dengan mereka. Lepas tu jangan makanlah daripada mahar yang kita beri pada dia tu, melainkan dia dengan rela hati memberikan kepada kita sebahagian daripada mahar tadi kepada kita, maka bolehlah kita makan. Tetapi tidak boleh merampas daripada isteri itu mahar. Jadi itu hak. Mana surah An-Nisa ni cerita tentang hak. Kemudian dia akan pergi kepada hak pemerintah. Hak pemerintah ada dalam surah An-Nisa. Kemudian kita tengok pula dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni cerita tentang sempurna nikmat dengan menyempurnakan hak serta kesucian individu dan masyarakat. Tu dia punya amuk dia ataupun dia punya mazmun markazi dia. Mana Allah Ta'ala sekarang ni telah menggunakan kepada kamu agama Islam sebagai nikmat yang besar. Jadi kita tengok surah-surah sebelum pada ni seruan kepada Islam, kena berjihad mempertahankan Islam. Islam itu mesti wujud dalam bentuk masyarakat. Jadi bila begitu sempurnalah nikmat beragama. Dan kira-kiranya kamu sekarang ni berada dalam satu buah masyarakat yang suci, yang bersih daripada syirik,
yang bersih daripada kezaliman. Maka sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ni, dia cerita pasal dia janji, janji. Mana janji kita untuk menjaga hak, janji untuk menjaga hak, dan disebutkan kepada kita di sini benda-benda yang Allah Ta'ala halalkan untuk kita makan. Maknanya benda tu benda suci, benda suci. Kemudian disebutkan benda-benda yang kotor, yang tidak wajar kita makan. Maka adalah ayat-ayat tentang bangkai yang tidak boleh dimakan. Jadi orang beriman dia kena jaga, janganlah yang masuk dalam tubuh dia tu benda yang kotor. Di samping tu dia kena membersihkan tubuh dia untuk menjaga kesucian hati dia melalui sembahyang. Maka dia kena sembahyang, dan tujuan daripada sembahyang ni adalah bersyukur. Dan kesyukuran itulah diulangi dalam akhir surah Al-Ma'idah ni. Itu Allah Ta'ala menyebut kepada kita kisah Al-Hawariyun itu, yang mana mereka itu berjanji dengan Nabi Isa untuk bersyukur kepada Allah. Hawariyun tu dia minta dengan Nabi Isa supaya diturunkan Ma'idah minas sama. Dan dia nak bersyukur lah atas nikmat tadi. Itu surah Al-Ma'idah. Lain tu kita boleh tengok lah. Kemudian kita pergi kepada pembahagian surah. Kita reka-reka lah. Aku terlajak pula. Pembahagian surah ni maknanya ada 114 surah. Kita boleh bahagikan kepada kumpulan yang tersendiri. Maknanya Quran ni dia boleh kita bahagikan kepada bab. Dan bab ni kita boleh bahagikan kepada 7 bab. Surah boleh dibahagikan. Pada surah-surah Al-Quran boleh dibagikan kepada kumpulan tersendiri. Setiap kumpulan surah ini membentuk satu bab yang mempunyai tema, tertib. Surah-surah ini tersusun mengikut temanya. Dia punya kaedah dia, setiap kumpulan surah bermula dengan surah Makkiyah dan ditutup dengan surah Madaniyah. Itu dia punya sipil dia. Maksudnya buka dengan Fatihah Makkiyah, kemudian diikuti dengan Baqarah Madani, Ali Imran Madani, An-Nisa Madani, Al-Ma'idah Madani juga. Lepas pada tu An'am Makkiyah. Jadi bila begitu An'am tu dia bab kedua. Bab kedua. Dia punya sipil dia bab kedua. Itu dia punya contoh dia. Kalau kita ambil hak akhir pula, bab yang ketujuh. Dia bab yang ketujuh ni dia buka dengan apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Dia buka dengan surah Al-Mulk. Yang mana Mulk ni surah Makki, sebelum pada dia surah Tahrim, surah Mekah, surah Madani. Buka dengan Al-Mulk, tutup dengan An-Nas. An-Nas tu Madani. Tu dia punya sipil dia. Jadi mengapa dibuat 7 bab bagi Al-Quran ni? Itu berdasarkan kepada buka dengan Fatihah, buka dengan surah Makkiyah, tutup dengan surah Madaniyah. Dia jadi gitu. Jadi ada 7 bab ni. Ini ada difahami secara isyarat daripada ayat surah Al-Hijri ni. Al-Hijr. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Mana dah? Ni. Ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada engkau 7 daripada yang diulang-ulang dan Al-Quran yang azim. Dia tafsir ayat ni banyak. Salah satu tafsir dia, Quranil azim itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. 7 yang diulang ni maknanya 7 bab daripada 114 surah. Yang mana orang beriman ni dia dituntut baca
khatam Quran sekali seminggu. Yang menjadi amalan sahabat. Khatam sekali seminggu. Jadi 7 tu mana 7? 7 bab ni. Mana sehari satu bab. Sehari satu bab. Jadi kita itu panggil surah ni, dia bermula dengan Makkiyah, ditutup dengan Madani. Kemudian yang kedua, surah-surah dalam setiap kumpulan wujud secara berpasangan. Dia berpasangan ni mana dia kembar. Dia saling melengkapi. Kalau kita tengok dari segi dia punya izdiwaj tu, dia punya tau'amah. Kembar tu, bila kata kembar dia ada keserupaan. Macam Baqarah dari segi kandungan dia tu serupa dengan Ali Imran, dan Nabi pun kata Zahrawain, dua surah yang gila gemilang. Kemudian kita tengok surah Al-Muzammil dengan Muddathir, dua-dua tu dekat gua dia tu. Kemudian kita tengok Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, hampir serupa. Wal fajri dengan Al-Balaq, dia hampir serupa. Wal fajri Allah Ta'ala berserupa dengan masa. Al-Balaq dengan tempat. Tempat tu mana Mekah. Masa tu masa wal fajri wal layalin ashr. Sebab itulah ulama dia tafsirkan itu adalah hari-hari haji. Fajri. Kemudian kita tengok surah Al-Laili, Asy-Syamsi, Al-Laili, Ad-Duha, Alam Nashrah. Dia punya gabungan tu memang dekat-dekat. Sebab tu dia kata surah berkembar dipanggil. Jadi setiap surah tu dia wujud secara berpasangan. Cuma bila kita kata Fatihah sebagai muqaddimah, Fatihah tu dia tak ada pasangan dia. Jadi ada pengecualian. Sebab Fatihah dia muqaddimah, bagi juga jumlah ataupun kita panggil surah Muqtaridah tu dia tak ada pasangan juga. Sebab itulah kita kata dia adalah pelengkap. Macam kita kata surah An-Nur dia pelengkap kepada surah Al-Mu'min. Pelengkap kepada surah Al-Mu'min. Sebab orang mukmin tu dia akan jaga amalan-amalan dia tu, dan amalan tu banyak disebutkan dalam surah Al-Mu'min. Surah An-Nur. Macam surah Al-Ahzab, dia penutup kepada bahagian berikut, bahagian dia, tetapi dia tidak berpasangan dengan mana-mana surah. Dia tidak pasangan Ahzab tu, dia tidak pasangan dengan surah Sajadah. Sebab pasangan surah Sajadah adalah surah Luqman. Jadi kumpulan pertama ni bermula dengan Fatihah, ditutup dengan surah Al-Maidah. Temanya menjelaskan hidayat dan hukum syariat dan undang-undang untuk umat Islam, dan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi dan Nasrani sehingga mereka tidak ada alasan untuk menafikannya. Ini dipanggil istilah itmamu hujjat, menyempurnakan hujjah. Dan tujuan kumpulan surah ni adalah untuk membentuk umat baru di kalangan Bani Ismail. Surah Maidah tu maknanya cerita daripada awal sampai akhir tentang hukum. Maknanya umat baru ni adalah umat yang menjaga hukum Allah. Kemudian kumpulan yang kedua ni bermula dengan An'am, diakhiri dengan Taubah, yang mengandungi amaran. Amaran, kemudian ada dalil tauhid, dalil sejarah supaya manusia tidak ada alasan untuk mengingkari. Kemudian ketiga ni dia bermula dengan Yunus, ditutup dengan An-Nur. Temanya adalah amaran kepada musyrikin dan berita gembira pada sahabat. Kumpulan keempat bermula dengan surah Al-Furqan, diakhiri dengan Ahzab. Temanya menghujahkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab ke syubhat kekeliruan musyrikin. Kumpulan kelima bermula dengan surah Sabah, diakhiri dengan Al-Hujurat. Temanya tauhid, risalah dan ma'ad. Maknanya akidah keesaan Allah, kerasulan Nabi dan hari akhirat. Kumpulan keenam bermula dengan Qaf, ditutup dengan surah At-Tahrim. Temanya tentang kepastian kiamat untuk memberi balasan sempurna untuk semua manusia, dan ada hukuman yang disegerakan di dunia ni untuk orang yang menentang. Dan kemudian kumpulan yang ketujuh ni dia bermula dengan surah Al-Mulk dan berakhir dengan surah An-Nas. Temanya adalah memberi amaran kepada kepimpinan Quraisy tentang akibat buruk yang akan menimpa mereka di akhirat. Kemudian untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka sehingga tidak ada apa-apa alasan untuk mereka, dan memberi amaran azab di dunia dan akhirat, serta memberi khabar gembira kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bahawa agama Nabi itu akan tersebar di semenanjung Arab. Itu dari surah An-Nasri. Itulah perbincangan kita pada kali ini. Maknanya daripada awal sampai satu Quran tu menggambarkan kepada kita Al-Quran itu dia punya ada tanasub dia tu, persesuaian. Walaupun kita sekali tengok tidak dapat melihat apa-apa munasabah, tetapi bila kita tadabbur renung, kita akan dapati bahawa dia punya nizam dia tu, keteraturan dia tu. Jadi setakat itulah perbincangan kita untuk tahun ini, Daurah Tafsir tahun ini 2023 ni. Jadi apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang salah dan silap tu daripada kekurangan diri saya, dan mohon maaf lah lebih kurang penyampaian. Mudah-mudahan Allah SWT menerima usaha baik kita ni dan memberikan ampunan atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Jadi setakat itulah, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.